Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perkenalkan diri saya lah. Saya Rashidi bin Ismail sebagai ditugaskan dalam untuk menerbitkan satu majalah Open University dan ditugaskan sebagai wartawan untuk membual beberapa orang responden tentang penerbitan buku OUM yang melibatkan isu-isu pelajar OUM. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput Puan Fariza binti Abdul Rahim selaku wakil ataupun mungkin pelajar untuk saya membuat secara ringkaslah berkenaan tajuk berkaitan dengan Open University. Okey, Assalamualaikum Puan Fariza. Okey, pertamanya terlebih dahulu saya perkenalah. Saya adalah seorang wartawan untuk mencipta ataupun menerbitkanlah, tujuannya menerbitkan buku dan berita dalam buku untuk pelajar OUM. Okey, saya hari ini akan bawakan tajuk khusus berkaitan dengan satu isu yang pihak OUM highlightkan, itulah Open University melangkaui pembelajaran teradun. Okey, terlebih dahulu saya cerita sedikit apa itu pelajaran teradun. Pelajaran teradun adalah satu kaedah pembelajaran yang kita bagai bukan bersemuka lah, dan dia bersifat online, berada di mana-mana sebab latar belakang pelajar dalam OUM ni umum dah tahulah berkenaan dengan masing-masing bekerja. Dia open university lah, mana golongan bekerja boleh ni. Okey, tanpa membuang masa, saya teruskanlah pada soalan pertama sebagai pembuka wawancara. Perkenalkanlah Puan, perkenalkan diri Puan dulu untuk sebagai mukadimah. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Fariza binti Abdul Rahim, pelajar di OUM sendiri di bahagian Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, soalan seterusnya, apakah konsep pelajar kiranya tidak bersemuka, and then kemudian di masing-masing dibekalkan dengan dipanggil My Inspire untuk berinteraksi dengan pensyarah atau tutor masing-masing. Sejauh manakah Twitter dapat membantu pelajar-pelajar untuk meneruskan pelajaran, kerana sebelum ni kita maklum boleh bersemuka dan ada kelas. Bagaimana pandangan Puan? Pada saya, Inspire ni memudahkan jugalah. Kita dapat bimbingan daripada Twitter melalui mesej. Dia akan bagi satu link untuk kita masuk ke dalam Google Meet dia untuk belajar, untuk dia bimbing, dan perkara akan berlaku sepanjang 8 dia punya 8 modul. Bukan 8 modul, 8 dia punya 8 tajuk. Maksudnya. Maknanya tak ada masalah lah berkena interaksi dengan Twitter, macam mana nak menyelesaikan tugasan assignment, memang dibimbing lah. Bezanya bersemuka dan alam maya. Cara baru. Maksudnya bersemuka kita boleh dah nampak. Sekarang ni kita di dalam maya. Dalam maya. Ya. Jadi selain daripada tu, soalan seterusnya saya boleh bagaimanakah persediaan Puan menghadapi assignment? Dia biasa jangka masa tu antara 2 bulan lebih 3 bulan lah. Macam mana Puan menjalani atau menyiapkan tugasan tu dengan membahagi masa? Ialah mungkin dah berkeluarga ke macam mana? Macam mana Tuan nak arrange masa tu? Sebab ini yang dia pembelajaran dia tak bersemuka kan.
main banyak di rumah. Macam mana nak Puan nak mengiris masa? Masa pembelajaran saya tak perlu terkejar masa untuk bahagi masa dengan keluarga sebab dah memang bersama dengan keluarga di rumah. Dari segi untuk assignment pula, banyak masa untuk kita cari bahan-bahan dia. Rasa saya tak ada masalah untuk di rumah ataupun belajar secara maya ni sebab rasanya lebih banyak masa di rumah. Jadi pembelajaran tu rasanya tak ada terjejas, boleh bahagi-bahagi. Maknanya bersesuaian dengan golongan bekerja lah. Golongan bekerja. Okey, baik. Selain daripada tu, pernah tak Puan mengalami satu situasi-situasi yang kesukaran untuk dapatkan maklumat ataupun situasi yang kata orang masa yang terlalu singkat ataupun gangguan-gangguan daripada luar, macam nak menyiapkan. Pernah tak rasa tertekan tak dengan isu tu? Mana-mana pun tertekan Oh. buat assignment ni. Dan cumanya macam ni, cumanya modul dah disediakan. Rajin membaca je lah. Rajin membaca. Tak ada masalah untuk alam maya, untuk taradun baru ni. Okeylah. Itu serba sedikit untuk saya buat kajian saya berkenaan dengan University of University lah. Dia melangkaui pembelajaran teradun tu. Serba sedikit. Selepas ni saya akan wawancara lain lah, bertajuk lain, subjek lain antara tugasan saya. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni saya akan cuba wawancara dengan seorang lagi maybe wakil pelajar ataupun saya tak pasti berkenaan isu yang diberi tajuk OUM beri 2 juta beasiswa kepada pelajar yang layak. Saya jemput kepada Puan ataupun nama ni ada Faridah binti Husin. Faridah binti Husin sebagai staf OUM lah. Rasa saya lah staf OUM untuk memberi keterangan jemput. Assalamualaikum Puan. Okey. Hari ini saya akan bincang seperti yang Puan maklum berkenaan dengan isu-isu pelajar UM. Terlebih dahulu lah saya memperkenalkan diri saya lah. Saya Rashidi bin Ismail. Hari ini saya diberi tugasan untuk menyiapkan satu akhbar, penerbitan akhbar untuk pelajar UM. Saya akan dapatkan serba sikit maklumat lah. Saya dah ada maklumat sedikit tapi penambahan supaya maklumat tu lebih berfakta, saya agak sesuai sendiri kalau saya ajukan kepada Puan lah sebagai orang wakil pada OUM untuk menjawab persoalan-persoalannya. Okey, pertama ni saya menjemput haluan kepada Puan kerana sudi di Temu Ramah untuk saya tugas-tugasan saya lah, menyelesaikan tugasan saya. Okey, antara tajuk yang saya dah maklum kepada Puan adalah OUM beri ringgit Malaysia 2 juta beasiswa kepada pelajar. Seperti yang maklum, mungkin ada keratan akhbar yang dah dikeluar, mana saya serba sikit bagi gambaran. Mana yuran pengajian di institusi pengajian tinggi swasta
memang mencecah purata 10,000 hingga 11,000 setahun. Mana angka-angka ni menjangka meningkat jika mengambil kira faktor kenaikan kadar inflasi lah. Jadi di peringkat universiti ni saya tengok ada sikit pendekatan ataupun ada sikit macam charity lah untuk memberi kepada beasiswa kepada pelajar-pelajar. Nak tanya pelajar sasaran kepada siapa pelajar yang layak tu sebenarnya? Adakah dia dia okey yang mendapat grade yang baik ataupun macam mana, kepada siapa yang kurang mampu ke macam mana, atau kurang mampu dari segi atau fakir miskin ke macam mana? Boleh. Terima kasih. Jemput jawab pertanyaan itu. Beasiswa ni akan disasarkan untuk menjaga kebajikan pelajar OEM itu sendirilah. Jadi dia mensasarkan pada individu yang berkelayakan mendaftar di OEM ni, dan dia juga untuk pelajar yang cemerlang dan pelajar yang cemerlang ataupun pelajar baru yang akan ditawarkan dengan skim. Sedikit yang dapat saya jelaskan kat sini lah. Okey, seperti mana sebagai sebuah universiti mempunyai misi untuk mendemokrasikan pendidikan tinggi di negara ini. Universiti untuk menawarkan beasiswa kepada siapa yang berkeinginan. Okey, macam puan sendiri, pernah tak puan dapat manfaat daripada apa yang ditawarkan, ataupun puan sebagai wakil universiti ataupun puan pernah dengar ada pelajar-pelajar yang puan sendiri uruskan mendapat manfaat daripada hasilnya? Mendapat manfaat daripada tawaran ni lah, tawaran kepada beasiswa. Tawaran ni dia bergantung pada penerima bantuan sara hidup. Mana pernah tak puan ada pelajar datang memohon ataupun tawaran? Ada ramai pelajar yang memohon bantuan ni, dan dia dinilai daripada kelayakan masing-masing. Kelayakan Gitu. Maknanya kalau dari segi tema dan syarat tu, maknanya dia perlu menghantar borang permohonan lah sebagai bukti maknanya merupakan terima bantuan ke atau macam. Betul. Okey. Seterusnya soalan saya, mana sasaran tu kepada golongan yang memerlukan. Adakah ini dibuka sepanjang tahun ke ataupun ikut semester, ataupun ada satu jangka masa yang diperuntukkan habis ke macam mana? Rasanya dia dibuka untuk sepanjang dia dibuka sejak penubuhan universiti ni lagi memang ada sepanjang tahun untuk beasiswa ni. Dia dibuka untuk sepanjang. Lepas tu dia penerima beasiswa dia boleh dapat bentuk diskaun yuran bulanan 50%. Oh, maknanya diskaun Ya, untuk semester pertama. Yang mana yang layak. Okey. Sekiranya pemohon ingin mendapatkan, dia perlu hadir ke atau dibuat sistem online ke, atau musim PKP ke macam mana, dia perlu daftar dalam bentuk macam mana? Atau kena layari laman web ke macam mana? Buat masa untuk pandemik sekarang, kita secara online lah keseluruhannya. Kalau kata ada ni, hanya datang untuk hantar segala borang-borang tu lah. Buat masa ni kita secara online lah. Itulah serba sedikit maklumat yang saya dapat mengukuhkan saya punya kajian saya. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada puan. Terima kasih. Assalamualaikum.